Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung tajuk perbincangan kita ataupun penerangan saya berkenaan dengan bab 5, sebatian karbon di bawah topik 5.5 minyak sawit. Tapi hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk penghasilan sabun. Okey. Okey, kita tengok apakah dia sabun. Ni sabun yang kita guna setiap hari lah. Sama ada sabun mandi ke, sabun basuh ke. Jadi sabun ni adalah sejenis garam asid lemak, okey, yang dihasilkan melalui tindak balas antara minyak sawit, okey, dengan alkali pekat. Ni saya tertinggal perkataan kat situ ya. Okey. So dia dengan alkali pekat. So alkali pekat ni sama ada natrium hidroksida pekat ataupun kalium hidroksida pekat. Okey. So persamaan perkataan bagi tindak balas penghasilan sabun ni adalah seperti yang kat bawah ni lah. Okey, ni dipanggil persamaan perkataan. Okey, persamaan perkataan iaitu minyak, okey, ditindakbalaskan dengan alkali, okey, kemudian menghasilkan garam asid lemak. So garam asid lemak ni adalah yang kita kenal dia sebagai sabun dan gliserol. Okey, so ini persamaan perkataan. Okey, so kita masuk balik, tengok balik pada komponen molekul sabun. Okey, so molekul sabun dia terbahagi pada dua bahagian, iaitu kepala dan juga ekor. Okey, kepala ni yang bahagian depan ni, okey, bahagian depan kepala ni dikenali sebagai bahagian hidrofilik, iaitu bahagian yang melarut dalam air. Okey, bahagian kepala ni dia akan melarut dalam air. Bahagian ekor, okey, bahagian ekor ialah bahagian hidrofobik. Hidrofobik, fobik tu maksud dia tak suka. Jadi dia tak melarut. Okey, dia tak melarut dalam air tapi dia melarut dalam grease ataupun minyak. So dalam kalau kita nak cerita pasal tindakan sabun ni, grease dan minyak ni adalah kotoran pada permukaan. Permukaan kain ke, permukaan pakaian ke dan sebagainya lah. Maknanya yang ada grease dan minyak ni, bahagian ekor ni akan melarut dalam dia. Okey. So kita tengok tindakan pencucian sabun. Bila kita campurkan sabun, sama ada cecair ataupun yang serbuk, kita masukkan dalam air, sabun tu akan melarut dalam air. So bila dia melarut, tegangan permukaan akan dikurangkan. Okey. Jadi bila tegangan permukaan dikurangkan, kain ataupun apa-apa barang yang kita masukkan dalam air sabun tadi, dia akan dibasahi secara menyeluruh. Okey, contoh macam kain lah. Kita guna kain, kita masuk dalam air sabun, kain tu nanti akan basah. Keseluruhan kain tu akan basah. So, apa yang berlaku ialah, ni tadilah molekul sabun ni tadi, dia dah mengurangkan ketegangan permukaan air. So, kain ni tadi semua akan basah. Kemudian apa yang akan berlaku? Okey, bahagian ekor molekul sabun, okey, bahagian ekor molekul sabun ni kita tahu dia adalah hidrofobik. Jadi dia akan melarut dalam permukaan bergris. Okey, dia akan melarut dan melekat dalam kotoran bergris pada permukaan kain. Okey, kotoran bergris tadi, bahagian ekor molekul sabun tadi, dia akan masuk. Dia akan melarut dalam kotoran. Kemudian bahagian hidrofilik, bahagian kepala, okey, dia akan melarut dalam air. Jadi bila digambarkan, keadaan dia jadi macam ni lah. Kepala duduk dekat luar, bahagian ekor berada dalam kotoran. Okey, seterusnya, okey, bila kita gosok kain, kita gosok ataupun kita berus, okey, titisan-titisan grease tadi,
Okey, yang bahagian-bahagian kotoran tadi tu, dia akan mula tertanggal dari permukaan kain. Bila dia tertanggal, keseluruhan permukaan kotoran bergeris tadi dipenuhi dengan molekul-molekul sabun. Okey, jadi bila berus, makinlah tertanggal kotoran bergeris tadi, dan dia akan terperangkap ataupun terampai dalam air sabun. Okey. Okey, kotoran bergeris tadi, dia dah terampai dalam air sabun dan dia terperangkap dalam buih-buih sabun yang terhasil. Okey, dan bila kita buang air sabun tadi ataupun buih tadi kita dah buang semasa kita bilas dia, kotoran tadi pun tu dia dibuang samalah, keluar sekali dengan air sabun dan buih-buih tadi. Okey, dengan tu caranya sabun tu akan menanggalkan kotoran bergeris dan membersihkan kain.